Jom belajar bersama cikgu. Soalan 7, nombor 2. Tajuknya Petikan Sastra. Untuk soalan petikan sastra ini, bahan dalam petikan biasanya dari sajak, syair, pantun, novel, cerpen dan juga drama. Baiklah, perkara penting yang perlu diingati oleh murid-murid ketika menjawab soalan nombor 2 ini. Memandangkan soalan ini merupakan soalan pemindahan maklumat. Jadi, ada 2 perkara yang perlu diingati. Yang pertama, pelajar perlu menukar bahan dan juga pelajar perlu mengekalkan bahan. Jika bahan itu dari sajak, syair atau pantun, pelajar perlu menukar menggunakan ayat sendiri. Manakala murid-murid perlu mengekalkan jika bahan tersebut dari novel, cerpen atau drama. Murid-murid perlu menyalin bulat-bulat daripada petikan ataupun bahan tersebut. Mari kita lihat contoh soalan nombor 2 ini. Baca bahan-bahan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Bahan 1 merupakan syair. Manakala bahan 2 daripada cerpen. Bahan 3 pula daripada pantun. Di sini cikgu mengambil contoh yang mempunyai 3 bahan. Boleh juga soalan dikeluarkan daripada 2 bahan atau 3 bahan. Okey, mari kita lihat contoh soalan. Berdasarkan bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Nyatakan salah laku remaja yang berlaku pada masa ini. 4 markah. Soalan juga boleh ditulis berdasarkan semua bahan. Jadi, kita ambil jawapan daripada bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Okey, kita lihat kehendak soalan. Salah laku remaja. Sebaik-baiknya sebelum kita membaca bahan 1, bahan 2 dan bahan 3, murid-murid membaca dahulu soalannya, iaitu kerana soalan pemindahan maklumat ini memerlukan kemahiran pembacaan berfokus. Jadi kita baca soalan dulu, barulah kita baca petikan bahan tersebut. Jadi kita lihat salah laku remaja yang terdapat pada bahan 1. Pada bahan syair ini, iaitu masalah sosial. Dan yang kedua, mengambil dadah. Mari kita lihat bagaimana cara menulis jawapan. Berdasarkan bahan 1, salah laku remaja yang berlaku pada masa ini ialah terlibat dengan masalah sosial dan mengambil dadah. Diambil dari syair dan perlu menggunakan ayat sendiri. Kita lihat pula jawapan daripada bahan 2, iaitu petikan cerpen. Salah laku remaja yang pertama, hanyut di bawah arus hedonisme dan modernisme yang sedang melanda anak-anak muda kota. Kita salin daripada awal hingga titik tu lengkap. Okey, yang kedua, salah laku remaja apa dia? Tergadai maruah dan harga diri. Dek mengejar dunia yang bergelar globalisasi dalam menuju arus perdana. 2 jawapan. Kita lihat pula jawapan dalam bahan 3. Okey, kita lihat dulu bagaimana menulis jawapan dalam bahan 2. Berdasarkan bahan 2, salah laku remaja yang berlaku pada masa ini ialah, itu kita ambil daripada pangkal ayat. Kita masukkan isi pertama dan kita masukkan isi kedua. Jadi kat sini kita ambil bulat-bulat dari petikan, tidak perlu diubah. Okey, seterusnya kita lihat pada bahan 3, iaitu pantun. Salah laku remaja yang pertama, diconteng dinding. Yang kedua, duduk melepak.
kita ambil dan kita ubah sedikit. Mungkin kita ubah dari segi imbuhan ataupun kita letakkan kata sendi yang sesuai dan sebagainya. Okey, berdasarkan bahan 3, salah laku remaja yang berlaku pada masa ini ialah menconteng dinding. Okey, jawapan yang pertama, dan melepak membuang masa. Kedua-dua jawapan ini kita ambil dari pantun dan perlu menggunakan ayat sendiri. Baiklah, bagaimana untuk menulis jawapan lengkap? Di sini, cikgu menunjukkan contoh menulis dalam satu perenggan. Jadi, anak-anak pelajar juga boleh menulis dalam 3 perenggan. Ya? Bahan 1 satu perenggan, bahan 2 satu perenggan dan bahan 3 satu perenggan untuk memudahkan guru-guru mengenal pasti ataupun menyemak jawapan yang telah ditulis oleh pelajar. Jika kita menulis dalam perenggan yang berbeza, sebenarnya kita dapat tahu sama ada kita sudah mengambil dari ketiga-tiga bahan ataupun belum untuk langkah selamat. Kalau ada yang tanya, cikgu, kalau saya nak buat dalam satu perenggan boleh? Tidak ada masalah. Kat sini cikgu tunjukkan jawapan yang ditulis dalam satu perenggan. Okey, mari kita lihat. Berdasarkan bahan 1, kita tulis untuk memudahkan. Salah laku remaja yang berlaku pada masa ini ialah terlibat dengan masalah sosial dan mengambil dadah. Manakala berdasarkan bahan 2, kita masukkan isi yang telah kita senaraikan tadi. Berdasarkan bahan 3 pula, apa dia? Menconteng dinding dan melepak membuang masa. Jadi kita telah menyentuh dalam ketiga-tiga bahan untuk mencari jawapan ataupun menulis jawapan yang betul dan tepat. Okey, seterusnya jadi kita lihat dekat sinilah. Sebenarnya dalam setiap bahan tadi ada 2 isi. Kalau kita menulis satu isi sahaja pun, kita sudah layak untuk mendapat markah. Tapi untuk langkah keselamatan, cikgu galakkan pelajar murid-murid untuk menulis seberapa banyak isi yang kita jumpa dalam bahan-bahan tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat jawapan ini layak untuk mendapat 4 markah iaitu markah penuh. Okey, kita lihat soalan nombor 2 jawapan yang berbeza. Okey, berdasarkan bahan 1, salah laku remaja yang berlaku pada masa ini ialah masalah sosial usah kau dekati. Okey, kita lihat contoh ni daripada bahan 1, syair Okey, jawapannya salah. Kenapa salah? Sebab disalin bulat-bulat dalam syair. Okey, kita lihat berdasarkan bahan 2. Hanyut di bawah arus hedonisme dan modernisme yang sedang melanda anak-anak muda kota, dan berdasarkan bahan 3 pula, habis diconteng dinding segala. Okey, bahan 2 tu betul sebab disalin dengan lengkap. Tetapi jawapan bahan 3 salah. Kenapa salah? Sebab disalin bulat-bulat dalam pantun. Jadi hanya layak mendapat 2 markah. Jadi dekat sini dah berlaku kerugian pada kita Okey, sekarang kita lihat contoh yang ketiga pula. Okey, berdasarkan bahan 1, salah laku remaja yang berlaku pada masa ini ialah masalah sosial usah kau dekati. Sama juga tadi, disalin bulat-bulat dalam sajak ataupun syair. Okey, berdasarkan bahan 2, hanyut di bawah arus hedonisme. Kenapa salah? Jawapan yang diambil dalam cerpen tidak lengkap. Okey, kita lihat berdasarkan bahan 3 pun salah. Kenapa? Sebab disalin bulat-bulat dalam pantun. Di sini cikgu ingin memberi penekanan anak-anak murid perlu ingat jawapan bahan mana yang perlu ditukar dan bahan mana yang perlu dikekalkan supaya kita tidak kehilangan markah. Okey, jadi kalau contoh yang ketiga ni kosong markah kerana kesilapan cara menjawab. Okey, moga apa yang cikgu sampaikan ini memberikan manfaat kepada murid-murid semua. Ingat, kejayaan dan kesenangan tidak akan datang dengan mudah kerana yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Sekian dari cikgu.